dengan apa namanya quadratic function dengan ataupun persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Hampir semua konsepnya kita dah buat sampai ke tahap kita melukiskan graf. Okay, so malam ni kita akan buat ulang kaji lah sikit. Kita buat soalan dia. Okay, kita buat latitude B ataupun latihan dia. Macam mana soalan-soalan tu ditanya dalam exam lah. So kebanyakan kat sini, dalam buku ni kebanyakan soalan-soalan dia adalah mirip kepada soalan tahun-tahun lepas. Walaupun SPM tak ada lagi, tapi kita terpaksa menggunakan yang KPSM. Mungkin hampir dia punya acuan dia sama, tapi ada mungkin ada susah sikit lah. Dia punya tu tahap kesukaran dia tinggi sikit. Okay, actually bab ni adalah bab yang diasingkan sepatutnya. Tapi dalam KSSM, bab ni digabungkan dalam satu bab yang sama, iaitu dinamakan sebagai fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, so awak tak ada kuadratik dalam dua pemboleh ubah. Okay, so sebab apa? Untuk fungsi kuadratik dua pemboleh ubah tu nanti awak belajar masa tingkatan 6. Kalau awak sempat masuk tingkatan 6 ataupun masuk ke IPT ataupun matrikulasi. So awak akan belajarlah dua pemboleh ubah. Okay, tapi untuk SPM just setakat satu pemboleh ubah sajalah. Okay. Kita tengok soalan yang pertama, soalan paper 1. Paper 1 kat sini mengikut format yang dibagi kat sini adalah berbentuk soalan objektif lah, aneka pilihan. Okay, 40 soalan, sama juga macam KBSM soalan dia. Cuma untuk untuk kertas 2 dia ada perbezaan sikit. Okay, kalau macam tahun lepas tahun ni SPM 2020 yang akan buat pada exam dia untuk matematik 1 Mac ni. Okay, subjek matematik untuk SPM, dia punya format dia untuk kertas 2 ada 2 bahagian saja. Tapi untuk KSSM untuk tahun 2021, hujung ni nanti 20 bulan November ataupun bulan Disember 2021 ni, dia punya format dia berbeza sikit. Kita ada 3 bahagian kat sini untuk kertas 2. Tapi kertas 1 sama. Kertas 2 je berbeza, kita ada 3 bahagian. Okay, tak apa. Kita boleh rancang dulu sebab awak pun baru masuk ke tempat. So nak katakan jangan terlampau selesa, jangan terlampau honeymoon. Tingkatan 4 bukan masa untuk honeymoon, tapi steady untuk sesuatu kemungkinan. Okay. So bersiap sedialah maksudnya. Okay. So tengok soalan yang pertama kan. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan pertama tu, okay, cikgu nak buat satu quiz dulu. Boleh? Kita buat quiz dulu. Okay, quiz pertama berbunyi. Okay, quiz pertama. Okay, tentukan sama ada persamaan ini adalah persamaan kuadratik atau tidak. Atau tidak. Okey. Okey, soalan pertama. Okey. 8x kuasa 2 tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Okey. Nombor 2. 4x kuasa 2. Okey, 4x tolak dengan 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 0. 5 Dan juga yang ketiga, 4 per x tolak 2 tambah 5x sama dengan 0.
Okay. So, saya juga nak minta Azwan. Azwan. Tu. Ya saya. Okay. Nombor 1. Adakah dia persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Ya kot. Ya kot. Okay, ya. Okay, A dia berapa? Apa dia? A dia apa? Dia 8N kuasa 2. 8 Lap. lah 8. Mana B dia? dia 5. Okay, B dia 5. Okay, C dia? 3. C dia 3. Okay. Cikgu nak tanya Azwa pula. Azwa. Nombor 2 tu, adakah dia persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Ya. Ya. Okay, ya. Apakah nilai A? A2. A dia negatif 2. Negatif 2. Astagfirullahaladzim. B? B dia 4. 4. C dia? 5. 5. Okay, Luffy. Luffy, adakah nombor 3 ni persamaan kuadratik? No. Tidak, tak. Tidak. Okay. Apa Okay, soalan jawapan dia adalah jawapan dia adalah ya. Okay, kenapa saya cakap ya? Okay, kalau kita hapuskan ni, kalau kita nak hapuskan yang bawah ni, X ni, kalau kita darabkan X, so jawapan dia akan jadi 4 tolak 2X kuasa 2, 2X lah. 2X tambah 5X kuasa 2 sama dengan 0. Nampak tak, Luffy? Nampak? So kita walaupun dia ada 4 per X kat bawah tu, kalau kita darabkan X tu, kita still dapat dia punya persamaan kuadratik. Okay. So kalau kita darab dan tak dapat juga persamaan kuadratik, penyebut tu, walaupun kita darabkan penyebut tu, tak dapat juga kuadratik, and then baru kita tentukan dia bukan persamaan kuadratik. Okay, sekarang A dia apa? A dia 5. A dia 5, B dia? B dia 4. B dia B. Negatif 2X. Negatif 2. Negatif 2. C dia? 4. C dia 4. Okay. So ni adalah 3 jenis persamaan kuadratik yang awak boleh gunakan. So apa beza persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Nafal. Ya. So apa beza persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Fungsi dengan fungsi kan? Beza dia. Apa dia? Beza dia? Macam mana? Apa perbezaan punca dan fungsi kuadratik kan? Fungsi dan persamaan kuadratik. Oh, persamaan. Apa perbezaan dia? Kalau fungsi dia seperti yang macam yang A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan persamaan Apa beza persamaan dengan fungsi? Lepas cikgu dah terangkan apa perbezaan antara ungkapan, fungsi dengan persamaan. Ada kan? Dah tengok dah. Okey, tak apa. Cikgu tanya Edina. Hello, Edina?
Dina boleh buka suara ni? Cikgu nak dengar suara. Ya, cikgu. Apa perbezaan antara fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik? Saya nak jawab. Siapa nak jawab tu? Saya. Lutfil. Lufin okey, Lufin dulu. Apa tu Lufin? Fungsi ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey. Kalau persamaan? Persamaan Alah tak acik, kau dapat guna buku. Tak aci okey, tak apa. Naufal, apa persamaan pula? Tadi dia ada fungsi. Persamaan dia apa? Naufal. Persamaan dia macam ni yang AF tambah BF tambah C. Okey. Okey. Kurang tepat lah. Okey. Fungsi kita ada fx lah. Macam Lufin cakap tu, fx sama dengan x kuasa 2 tambah bx tambah c. Tapi persamaan benda sama juga, tapi dia buat ni ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okay, so kat sini maksudnya apa? Yang ni ada fx, yang ni tak ada fx. Jadi kosong je. Okay. Baik, itu perbezaan antara fungsi dan persamaan kuadratik lah. Okay, contohnya kat sini yang cikgu boleh bagi. Contohnya y sama dengan 5x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Contoh, itu adalah fungsi kuadratik. Kalau persamaan kuadratik, kita boleh tulis 6x kuasa 2 tambah 4x tolak 2 sama dengan kosong. Boleh? Dapat kelas? Apa perbezaan antara fungsi dan persamaan kuadratik ni? Boleh. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah Sekejap, screenshot. Sekejap. Okey dah. Screenshot aja. Okey, baik. Siapa yang masuk tadi? Alamak. Tadi dah keluar dah. Yang kawan nak buat tu. Okey, tak apalah. Okey. Okey. Soalan nombor 1. Okey, Akilah. Akilah, mau menangkan tidak jawapan? Silap. Akilah pula. Edina silap. Edina. Ya. Okey, soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah? Nombor 1. Apa dia? Jawapan dia? D. D. Okey. D bukan D ke B? Loh? BB. B. Okey. So jawapan dia adalah B. Okey. 3x kuasa 2 tambah x kuasa negatif 2. Okey, sebab dia ada x kuasa 2. Okey. Tapi kita ada negatif 2 dekat sini kan. Okey, negatif 2 kat situ. So maksudnya dia tak boleh dia takkan boleh jadi persamaan kuadratik lah. So persamaan kuadratik kita ada kuasa dia mesti kosong, 1, 2. Dia tak boleh dia negatif 1, negatif 2 macam tu. Walaupun dia ada kuasa 2, tapi kita ada negatif 2 pun tak boleh sebagai persamaan ungkapan ataupun persamaan kuadratik.
Okey. Macam ni, cikgu apa kata kalau cikgu minta awak buat ni buat soalan nombor 1 sampai nombor 7 dulu. Boleh? Cikgu bagi masa dalam 15 minit lah untuk awak buat dulu. Boleh? Baik, boleh. Okey, baik. So kita tengok soalan nombor 2 tu. Okey, dia cakap situ ungkapkan persamaan kuadratik bagi 4/2y tolak dengan 1 sama dengan 7 tolak dengan 3/y dalam bentuk am. Okey, dalam bentuk am maksudnya kita ada sama dengan kosong lah kat situ. So, bentuk am tu penting lah, awak kena tahu. So bentuk am tu macam mana. So then apa kita buat kat sini adalah untuk okay, kita tengok sini Okay, stop dulu. Sekejap. 4 dengan 2y tolak 1 sama dengan 7 tolak dengan 3/y. Okay. So dekat sini kita ada 7 tolak 3y, 3/y. So apa yang perlu kita buat untuk selesaikan soalan ni? First sekali adalah kita kena samakan penyebut dululah. Okey, samakan penyebut yang di belah kanan ni. Okey. So kita kena samakan penyebut. Okey, penyebut dia. So, kita ada 7, kita ada 3/y. So 7 ni bermaksud 7/1 lah. Alright, so kalau kita nak samakan penyebut, ini kena darabkan dengan y. So atas pun kena darab dengan y lah. So that mean kita akan dapat 4 dengan 2y tolak 1 sama dengan 7y tolak 3 bahagi dengan y. Okay, so kita jadikan dia, samakan dia punya penyebut dia. And then lepas tu kita kena darab silang lah. So darab silang, should be kita akan dapat 4y. Okay, sama dengan 7y tolak 3 darabkan dengan 3y tolak 1. Okay, so lepas tu kita kena kembangkan dia. So 4y sama dengan 7y darab dengan 3y. So kita dapat 21y kuasa 2. 7y darab dengan negatif 1, kita dapat negatif 7y. Negatif 3 darab 3y, kita dapat negatif 9y. Dan negatif 3 darab negatif 1, so kita dapat positif 3. So then apa kita buat kat sini, last kali pindahkan semua ke belah kiri. So kita dapat negatif 21y kuasa 2 tambah 4y tambah 7y. 7y. So tambah 9y tolak 3 sama dengan 0. Okey, yang sama penyebut dia kita gabungkan kat sini. So kita dapat negatif 21y kuasa 2 4 tambah 7, 11. 11 tambah okey. Cikgu, Ya. macam mana 2y jadikan 3y? y dari 3y, mesti yang mana ni? Yang tu ni. Mana? Dia yang Kan mana? buat pada 4y sama dengan 7y tolak 3. Lepas tu kurangan 3y tolak 1. Okey, so dah kembangkan kan? So kita kembangkan 7. Y jadi 3y. Bila pindahkan 2y tolak 1 ke belah kanan kan, macam mana 2y jadi 3y? Oh, silap. Oh. Oh, Buat pasal. silap. Saya. Buat pasal kat sini 2y.
Okay. 2 7. So, cikgu patah pada balik. Okay. Kat sini ada kesilapan yang berlaku. Nasib baik saya tu sebut. Okay. So, sorry Okay. So, kita tengok sini. Kita ada 7 darab 2 dapat 14y kuasa 2. 7y darab negatif 1 dapat negatif 7y. Negatif 3 darab dengan 2 dapat negatif 6y. Negatif 3 darab negatif 1 positif 3 lah. So, kita dapat negatif 14y kuasa 2 tambah 4y tambah tambah 7y tambah 6y tolak 3 sama dengan kosong. So, last kali jawapan dia akan dapat negatif 14y kuasa 2. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 7, 17. So, 17y tambah 17y tolak 3 sama dengan kosong. Tapi kat dalam jawapan tu, dia hanya ada positif 14 kan? Kat sini. So, apa kita buat kat sini? Kita darabkan semua dengan negatif 1. Okay, darabkan dengan negatif 1. So, should be kita akan dapat 14y kuasa 2 tolak 17y tambah 3 sama dengan sifar. So, should be akan jawapan apa? Jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia D. Okay, terima kasih Nafal kerana mengingatkan cikgu. Cikgu tak perasan yang 2y tu. Right. Okay. Okay, nak salin dulu ke? Nafal? Dia punya jalan kira dia? Nak saya dulu, yap. Oops. Okay, thank you. Okay. Okay, right. So, kalau tengok yang soalan nombor 3 pula. Okay, soalan 3, dia bagi fungsi kuadratik dia fx sama dengan 4 x tolak 5 darab dengan x tolak 3 tolak dengan c. So, hitung nilai c jikakah fungsi kuadratik ni melalui titik P2 negatif 3 lah. Okay, so dia cari nilai c. So, kalau dia cakap melalui ni, maksudnya kalau awak letak salah satu nilai ataupun so kita nak letakkan kat sini kan, kita ada x dengan kita ada y kat sini. So bermaksud kalau kita gantikan x ni dalam persamaan ni, okay, dia mesti sama dengan y dia lah. Y ni fx tu. So apa kita buat kat sini, fx tu kita gantikan dengan negatif 3. Okay, yang s tu kita gantikan dengan 2. Boleh tak ni? Alright. So maksudnya kat sini kalau kita buat soalan dia, so contohnya kita ada fx sama dengan 4 x tolak 5 darabkan dengan x tolak 3. Okay, tolak c. So kita ada titik dia 2 negatif 3 kan. 2 negatif 3 dia cakap melalui pada fungsi kuadratik ni. Lengkung fungsi kuadratik ni. Biasanya fungsi kuadratik ni lengkung lah. Dia tak ada garis lurus. Okay, so dia nak dapatkan nilai c. So apa kita buat? Kita gantikan nilai x dia dengan nilai y koordinat bagi titik P tu. Okay, so gantikan y tu kat fx. So dapat negatif 3 sama dengan 4 darabkan dengan 2 tolak 5 darabkan 2 tolak 3 tolak c. So negatif 3 sama dengan 4. 2 tolak 5 dapat negatif 3
darabkan dengan 2 tolak 3 dapat -1 tolak C. So then awak akan dapat kat sini -3 sama dengan 4 darab dengan 3 dapat -12 dan -1 dapat 12 lah tolak C. So maknanya C sama dengan 12 tambah 3. So C sama dengan 15. Okay, boleh? Yang ni simpelnya. Just masukkan nilai-nilai X dengan Y tu untuk dapatkan nilai C. Boleh? Kelas? Yup. Boleh Ya. Sekejap. Oh banyak tu soalan ni. And done. Dan Okay. Alright. Ini satu malam ni kena pakai kertas satu saja ni. Oh pasal rupanya banyak betul soalan dia bagi kat sini. Okey. So untuk soalan nombor 4 ni simple je. Okay, so kalau kita jumpa, ini adalah persamaan kuadratik. So apa kita buat? First thing first, kalau jumpa bracket, apa kita buat? Naufal? Pecahkan dulu. Pecahkan dulu ataupun kita kembangkan lah. Okay, so kembangkan. boleh bantu cikgu dapatkan berapa kembang lepas kita kembangkan? 4x kembangkan dengan 2x negeri 1. Jadi 8x kuasa 2 tolak Okay. 4x 4x, okay. Lepas tu? tolak x Tolak x sama dengan Okay. 3. sama dengan 3. Okay, then lepas tu apa kita buat? Kita pindahkan 3 ke belah kiri. Okay. So 8x kuasa 2 tolak 5x tolak 3 sama dengan 0. Right. Okay, then apa dia buat? Seterusnya? Ya. Okay. Betul lah. Takut apa tengok ada silap apa. Betul lah tu. 4 darab dengan Alright. 2 dapat 8x kuasa 2. 4x darab So dengan yang 1 dapat dengan kita datang 5x tapi sebenarnya 4x tolak dengan x. Okay. Then kalau dalam kertas satu tak payah buang masa, pakai kalkulator ni je. Okay. Pakai kalkulator awak ni. Okay. So apa kita buat kat sini? Okay, ikut cara cikgu. Okay, ikut cara cikgu. So apa kita buat kat sini? So tadi kita dapat apa namanya? A dia 8, B dia negatif 5, C dia negatif 3 kan? Betul kelas? Tu lupa macam mana tu tekan DEG. BEG. Okay. Pergi dekat tekan mode. Okay. Tekan ke mode kat sini. Tekan mode. Alright. Tekan mode sampai awak jumpa perkataan. Sekejap cikgu besarkan. Cikgu macam mana kaya nak betulkan ke asal kalau dia dah masuk dah nak tukar mood tu. Aku tekan mode, tekan apa tu yang biasa tu, yang apa? Apa Yang- base? Okay. Yang comp tu, yang comp. Sebab dia tak daripada hari tu tak boleh ni. Sampai sekarang tak boleh. Yo. Tekan mode. Daripada itu ada A. Daripada itu ada A soal tu A tanda. Entah Okay. tak lagi. Dah tak pakai kot kalkulator ni. Tak boleh. Okay. Okay, cikgu buat Kalau mula kita tekan dulu, kita dapatkan okay, ikut cikgu. Tekan mode. Tekan mode lagi sampai jumpa EQN ni. Ada EQN ni. Right. Okay. Agak Then lepas tu tekan 1. tekan. Okay, ada dia unknown kan kat sini kan. Okay, unknown. Okay, tekan belah kiri ni. Yang sebelah mode ni ada macam button tepi ni. Dia bukan button. Dia ada bulat besar ni. Dia tekan ada anak panah tepi ni. Pergi ke degree. Oh, degree. Lepas tu baru tekan. Baru tekan 2. Jangan pakai tekan unknown tu dulu. Ni Tekan 2 kat sini. Alright. So, tekan 2 so ada tanda soal A lah.
Okay, so tadi soalan dia ada 8x kuasa 2 tolak 5x tolak 3 kan? So masukkan dia, A dia adalah 8. Okay, tanda sama dengan B dia negatif 5 sama dengan C dia negatif 3. Okay, negatif 3 sama dengan. So X dia dapat 1. Satu lagi X dia adalah negatif kosong. sebab Okay. 0.375. So ada perpuluhan panjang kan. So apa kita buat? Kita tekan ABC ni. Bawah CLC ni. Bawah CLC ni. Kan ada button ABC ni. Tekan ABC. Tekan. So kita dapat negatif 3/8. 8. Okay. Untuk Azwan. So macam mana kita nak keluar. Kan? Kesian Azwan. 1 minggu. Sampai 1 minggu dia punya tu. Okay. Tekan mod. Okay. Ha? Jumpa COMP ni kan. COMP ni. Tekan 1. Ha? Dah. Kejap sudah. Ataupun nak lagi senang kan, tekan Dah. shift, mod, lepas tu tekan Betul. 2 mod. Itu tak payah. Itu terlampau banyak sangat. Tak perlu pun. Awak nak clearkan, nak resetkan dia punya tu. Dia tak penting pun. Bau elok. Dah elok. Seminggu je kerja. Aduh, kisahnya. Dah stuck. So jawapan dia negatif 3/8 dengan 1 kan. So jawapan dia adalah D. Okey. Okey, untuk soalan nombor 5 pula ni. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan 5 dia cakap cari punca bagi persamaan kuadratik 4P tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4P kuasa 2 lah. Juga salin kat sini. 4P tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4P kuasa 2. Okey, ni cikgu nak panggil Azwa lah. Azwa boleh onkan mic? Oh, terkejut. Ya cikgu. Okey. Azwa, apakah jawapan untuk yang soalan nombor 5 tu? C ke D? Aduh. Apa dia? Cikgu, jawapan nombor apa? Apa? Tak dengar, Luffy? Orangnya Hello, lag. Luffy, apa soalan dia? Tapi dengar tadi macam jawapan nombor 4 awak tanya. Okey, jawapan nombor 4, jawapan dia D. Negatif X sama dengan negatif 3/8 dengan X sama dengan 1. Okey. Azwa. Macam mana kita nak selesaikan Ya ni? cikgu. Macam mana kita nak selesaikan ni? Kembangkan. Kembangkan. Okey, macam mana nak kembangkan? 4P tolak 1. 4P tolak 1. Okey, 4P tolak 1, 4P tolak 1. Okey, kemudian lepas tu kita buat jadi apa kalau kita kembangkan? Dapat ya cikgu. 4P tolak 1. 16. 16 P kuasa 2. Okey. Lagi? 4. Negatif 4. Negatif 4. Okey, good. Lepas tu? So negatif 4P. Negatif 4P lagi. Okey, lagi? So positif 1. Okey. Sama dengan 4P kuasa 2. Okey, dan lepas tu kita buat? So 4P kuasa 2 tu ke kiri. Okey, so makanya 16P kuasa 2 tolak dengan 4P kuasa 2 tolak 4P tolak 4P tambah 1 sama dengan 0. So kita dapat apa? 16 tolak 4. 12P kuasa 2. Good. 12P kuasa 2 tolak. Negatif 8P. Okay, good. Tambah Tambah 1 1. sama dengan 0. Okay. So tekankan kalkulator. Dapat berapa P dia? Push.
Q, QN. Sekejap Ego. Apa? Cikgu tunggu. Dash. 8. Dapat P dia 1/2 Cikgu. Ha? 2 Itu 8. 1/2 dengan ada 2 jawapan. Dash. Cikgu. 8. Dapat satu lagi 1/6. 1/6. Okay. So jawapan dia adalah mana ni? D juga kan? Nombor 5 jawapan dia D. Cikgu. Alright. Terima kasih Azwar. Okay. Baik, ini settle lah. So maksudnya kita nak dapatkan punca kan. So senang je. Apa kita buat? Kita kena pindahkan semua ni yang ada yang berkaitan semua sebutan ke belah kiri lah. Okay, kita kumpulkan semua ke belah kiri. Kalau ada bracket, kita kena kembangkan. Kita expandkan lah. Okay. So untuk soalan yang berikutnya, soalan nombor 6. Okay. Soalan nombor 6 ni. Okay. So nombor 6 ni ditanya, graf manakah yang mewakili fx sama dengan 2x tolak x kuasa 2. Okay. Okay. First thing first. Cikgu nak minta Lutfi lah. Lutfi. Boleh Lutfi? Ya. Okay Lutfi. First kalau awak jumpa persamaan kuadratik fx sama dengan 2x tolak x kuasa 2, awak kena buat apa? Apa yang terlintas di fikiran awak kalau jumpa fx sama dengan 2x tolak x kuasa 2 ni, graf dia bentuk apa? Milk. Bentuk Apa dia? Tak dengar? Masam ataupun senyum? sedih. Sedih. Sedih lah yang ni. Masam lah. Okay. So mana yang ada bentuk masam? B dengan D. So A dengan C ni kita dah boleh pangkahkan. Okay, ini teknik menjawab untuk kertas satu kan. Kalau orang tanya macam mana nak jawab soalan kuadratik ni, susah kan. Kalau ada graf, contohnya ada soalan macam ni. Okay. Lepas tu, apa kita buat? Kita kena jadikan fx tu sama dengan kosong lah. Sebab kita nak dapatkan nilai x. So fx sama dengan kosong. So maksud 2x tolak x kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Lutfi, apa kita buat kalau jumpa 2x tolak x kuasa 2 sama dengan kosong ni? Lutfi. Okay, Naufal. Apa kita perlu buat kalau jumpa 2x tolak x kuasa 2 sama kosong ni? Oh. Do? Kalau sekejap. 2x atau dengan x kuasa 2. Apa kita kena buat? Hapuskan apa? X dia. Okay, tak tepat. Okay, cikgu nak minta Azizah. Azizah boleh keluarkan ataupun onkan mic anda? Oh, Lutfi dah disconnect. Mesin connect? Apa? Lutfi disconnect. Lutfi is connect. Okay, Azizah? Boleh tak dengar suara cikgu? Okay, kita pergi kepada Akilah. Akilah. Hello, Akilah.
Ya. Semua makhluk. Okey, Aqilah. Sebut. Kalau kita jumpa 2x tolak x kuasa 2 sama dengan kosong, apa kita kena buat kat sini? Kita kena buat apa kat sini? Apa kita buat? Cari dia punya X1 dengan X2. Macam mana kita nak dapatkan x1 dan x2? Guna kalkulator. Guna kalkulator. Salah. Mana boleh guna kalkulator? Sebab kita ada 2 sebutan je. Oh. Ha. Apa tu? Apa nama benda tu yang faktor? Apa? Pemfaktoran. Tak ingat Yes. nama dia. Okey, pemfaktoran. So kita nak faktorkan apa ni? X. X. Okey, lepas tu? X kurungan Okey, kurungan. 2 Okey, 2 tolak X tolak tutup x. kurungan Okey, sama dengan? dengan kosong. Okey, so maksudnya kat sini x sama dengan kosong. Dan 2 tolak x sama dengan kosong. So jawapan dia apa akhir dia? Aqilah. Jawapan akhir. Jawapan akhir dia x sama dengan kosong dan x sama dengan? Negatif 2. Itulah ni. Tolak X. So x sama dengan kosong. Okey. So kat sini mana ada x tu kosong dengan negatif dengan 2. So of course jawapan dia adalah D. Okey, bila x sama x kosong dan x sama dengan 2. Okey, itu je macam mana kita nak cari. Okey, kalau ada 2 sebutan kita tak boleh guna kalkulator So kita kena buat pemfaktoran. Right? Ya, nak salin ini mesti silap yang saya selalu buat. Yes, betul. Kita tahu. Okay, kalau ada 2 sebutan kita kena faktorkan tak boleh menggunakan kaedah apa nama kalkulator. Tak boleh Alright. Okay. Okay, baik. So, kita pergi soalan nombor 7 pula. Okay. Soalan nombor 7 berbunyi. Okay. Raja di bawah menunjukkan 2 graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Dilukis pada paksi yang sama. Okay, dilukis pada paksi yang sama. Okay, tapi bezanya dia punya persamaan lah. So nyatakan nilai A yang mungkin. Okay, nilai A yang mungkin. Okay, kalau kita tengok kat sini, A dia, okay, kat sini dia punya pintasan Y dia sama. Okay, pintasan Y dia sama, iaitu 5. Tapi dia punya A dia mungkin berbeza lah. Berdasarkan dia punya lengkung dia. Okay, baik. So, macam mana kita nak tentukan A dia apa orang cakap? Katakan kat sini ada 2 kan? So A kat sini 2. A dia 2. So kat atas tu,
lengkung dia kecil. So A dia akan jadi berapa pula? So macam mana kita nak tentukan dia? Nilai-nilai yang mungkin lah. Right? Okay, sekejap Okay. So, kalau dia punya lengkung tu lebih menguncup, okay, nilai dia mesti lebih daripada yang lebar lah. So contohnya yang pertama ni kita buat warna merah lah. Warna merah ni. Ini merah yang kat luar ni iaitu gx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 5. Okay. So dia punya A dia adalah 2. Okay. So kita buat yang warna biru pula kat dalam ni kan. So kat dalam ni warna biru. So dia punya lebar dia lebih kecil daripada yang tu, yang besar tu kan. So nilai A dia akan jadi lebih besar daripada nilai A yang ada dekat warna merah ni. So nilai A untuk warna biru ni lebih besar daripada nilai A bagi kerah warna merah. So nilai mungkin bagi A adalah adalah 3. Okay, jawapan dia A 3. Okay, dia mesti lebih besar daripada 2. Dia tak boleh lebih kurang daripada 2. Right? So dia kena lebih besar. Okay, next kita pergi kepada soalan nombor 8 hingga 14. Okay, 8 hingga 14 ni soalan dia dah berkisar kepada soalan penyelesaian kuadratik lah. Okay. Boleh cuba dulu, cikgu bagi masa dalam 15 minit dulu. Boleh? Irina. Okay. Saya buat dulu, nanti kita bincang. Buat. Hello Luffy. Luffy mana Luffy? Dah menghilangkan diri dah. Tutup mikrofon dah. Hello Luffy. Boleh onkan mic tu? Sekejap, tengah buat. Tengah buat? Okay. Awak guna cara apa tu? Okay, yang ni kalau dia ada 3 sebutan, pakai calculator je Luffy. Okay, Lina macam mana? Boleh dapat tak? X dia berapa? Maksudnya cikgu macam ni. Kita ada fx sama kosong, kita ganti ni. X kuasa 2
tolak dengan X, tolak 3 sama dengan kosong. Satu lagi kita ada X kuasa 2 tambah Tambah 4X tolak 3 sama dengan kosong. Okey, cuba tekan kalkulator A, B, C dia dapat berapa? Ya. EQN QN. degree X kuasa 2 kuasa. Okay, Fn ni kita gantikan dengan kosong dululah. So kita dapat persamaan dia X kuasa 2 tolak X tolak 3 sama dengan kosong. Dan juga X kuasa 2 tambah 4X tolak 3 sama dengan kosong. So bila Fn dengan kosong tu cikgu nak tanya X tu dapat berapa kalau awak gunakan kalkulator ni. Tu pentingnya cikgu nak tanya pakai gunakan kalkulator lah. Okay. Boleh tak dapat Wan? X sama dengan Itu yang persamaan yang mana ni? Itu persamaan yang mana? yang X kuasa 2 tolak X tolak 3. Okay. So X kuasa 2 tolak X tolak 3 kan? Okay. So kita dapat A dia berapa tu? Ya je. A dia 1. A dia 1. B dia? 1. Negatif 1. Ya, negatif 1. C dia? Negatif 3. Negatif 3. So kalau tekan dapat apa kan? Dia dapat 2.302 kan? Bintik arrow. Dan kita dapat negatif 1.302. Itulah cikgu nak dapat nilai dia. Bukan nak dapatkan Kenapa? tu. Kenapa saya dapat 125? Awak tekan lain kot. 1. Jangan. Negatif 1. Okay, B. Degree 2. Sekejap cikgu. Okay. 1 degree 1. Dia tekan terus kan cikgu? Tekan terus kan? Nombornya tu. A dia 1. B dia negatif 1. C dia negatif 3. Kenapa tak? Okay, Okey mula. 1 sama dengan B. Okay, Luffy, apa yang jawapan nombor 2 tu? So, apa sih nombor 2 dapat berapa? Luffy. Dua, 3, 0. 01. Yang tu dah betul lah. Yang X tu je salah. Luffy, hello? Lama benar je aku tanya ni, tak jawab-jawab ni. Tu buka mic tu. Tu lah, Luffy. Cikgu nak dengar suara awak. Boleh? Mana jawapan dia? Tutup terus. Saya rasa dia pakai earphone kan. Jadi susah nak dengar sebab dia buka. Okay, kita tanya Edina. Edina, apa cerita? Dapat X dah berapa untuk X kuasa 2 tambah 4X tolak 3 sama dengan kosong ni? Edina. Dapat 0.6. 0.6. Okay. A dia 1, B dia 4, C dia negatif 3. 0.645, okay. Okay. So satu lagi? Negatif 4. 0.645. 645. 645. Okey. Pula. So kita dapat negatif 6, negatif 4.645. Okey. So maksudnya kat sini kita dah dapat ya dia punya paksi dia pintasan X dia lah. Okey. So untuk yang pertama, belasan ni kita ada negatif 1.302. So kemungkinan dia kat sini. So untuk yang ni kat sini, untuk fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 3, dia mesti dia ke kanan sikit, yang belah negatif.
Ni negatif 1. Katakan kuasa 2 tu ni. Saya dah dapat negatif 4. Yang ni akan jadi 0.6. So yang ni dapat negatif 1. Yang ni kita dapat 2.3. So jawapan yang mungkin adalah A. Edina, boleh Edina? So jawapan yang mungkin adalah A. Sebab kalau kita tengok kedudukan dia, negatif 1 dengan negatif 4, siapa ada di belakang. So of course dia punya ni lah, X kuasa 2 ni lah. Okay, sekejap. Betul tak jawapan? Yang ni kita 1. Okay, jawapan dia sepatutnya A lah. Sebab C dia adalah kosong. C sampai negatif 3. Okay, so jawapan nombor 10 adalah A. Okay, baik. So kita pergi tengok bincang juga soalan nombor 8 ni. Macam mana kita nak buat. Sampai banyak, lama juga apa tu ada orang yang buat. Okay. Hantar fungsi kuadratik berikut yang manakah mewakili graf di bawah lah. Okay, so first thing first, kita tengok bentuk dia bentuk masam kan. So first automatically dia bentuk masam macam ni. So bentuk masam, A dia of course akan jadi A dia kurang daripada kosong ataupun dia negatif. Okay. So kita tengok dalam jawapan mana ada A dia negatif. So kalau kita tengok C dengan D ni. Okay. So A dengan B ni kita dah boleh pangkahkan lah. A dengan B ni dah boleh pangkah. So itu bukan dia punya jawapan dia. So yang kita nak bit adalah A dengan ni lah. A dengan C dengan D, silap. Bukan A dengan B, salah. C dengan D. Okay. So kat sini kita tengok C kat sini dia bagi X negatif X kuasa 2 tolak X 2X tambah 16 kan. Okay, so bermaksud kalau kat sini C dia adalah 16. Okay, C dia adalah 16. Okay, C dia 16. So maksudnya pintasan Y dia adalah 16. Okay, pintasan 16. Y 16. Tapi kita tengok kat sini 16 ni apa? 16 ni adalah titik maksimum dia. Okay, so bermaksud C ni dah confirm salah. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah D, donkey. Okay, first kita tengok A dia. So confirm kita dah tolak A dengan B. So yang kedua kita tengok C dengan D dia ada negatif. So kita pilih, kita kurangkan clue dia tu. Kita dapatkan clue dia adalah C dengan D. Kita fokuskan C dengan D tu. C tu dia dah bagi persamaan dia. X kuasa 2, negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah 16. So maksudnya negatif 1 A dia, B dia negatif 2 dan C dia 16. So C tu adalah pintasan Y. So kat sini kalau kita tengok, dia punya 16 ni adalah nilai maksimum dia. Okay. Boleh? Edina? Siapa yang tadi tersangkut dekat nombor 8 tu? Okay. So kita tengok dia punya persamaan tu dulu. Itu yang paling penting dan juga bentuk dia dulu. Okay, untuk soalan nombor 9, kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tambah bx tolak 12. Okay, so dia nak calculate ataupun hitung nilai A dengan nilai B. Okay, nilai B kat sini, ini adalah ni. Okay, so macam mana kita nak buat kat sini? So first thing first, kita tengok, nampak tak? Kita ada negatif 12, C dia. So confirm lah, dia punya pintasan Y dia negatif 12. Cuma kita tak tahulah nilai A dengan B dia berapa lah. Okay. So nilai A dia confirm akan jadi negatif. Okay, ni betul lah, semua negatif. So macam mana kita nak tentukan nilai A dia? A ni bukan maksudnya A yang bentuk graf tu A ni dalam soalan dia punya paksi apa orang kata? Pintasan dia punya bukan, dia punya pintasan X dia. So maknanya bila fx sama dengan kosong lah maksudnya.
Okey. Negatif 12, 6. Okey, yang ni kena guna kaedah cuba jaya lah untuk menyelesaikan dia. Okey, sebab hampir semua dia tak bagi clue langsung ni. Okey, untuk B, B pun sama. Okey, so apa kita kena buat, kita cuba B dulu. Okey, B dulu. So bila fx, okey, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 12. Okey, kita gantikan 4. 4. B tu dengan 4 dengan P dengan negatif 4 dulu So fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 12. So gantikan fx tu dengan kosong sebab kita nak dapatkan dia punya pintasan x dia lah. So bermaksud x kuasa 2 tambah 4x tolak 12 sama dengan kosong. Okey, Azwan, tolong dapatkan X dia untuk apa? X dia berapa, Wan? Awak dah mahir dengan kena kalkulator kan? So, kita boleh tanya Azwan, berapa jawapan dia X dia? Satu sama dengan 4 sama dengan negatif 12 sama dengan 2. Dan? 2. 2 dengan? Oh, sekejap. Saya try satu. Dia ada dua jawapan X tu. Sebentar. Yang lain ni senyapnya boleh tak ni? Boleh tak kecap ni? Idiot. Naufal boleh tak? Yang lain yang senyap ni, Edina, Akila, Kristina ni. Boleh tak ni? Azwa, boleh tak ni? What? Hello Azwa? Boleh. Boleh ke? Negatif 12. Empat 1.6. Dalam kalkulator cikgu cuba dapat X sama dengan 2, X sama dengan negatif 6. Betul lah Azwa? Awak dah cuba dah? Dah ke? Sama kan jawapan dia? X sama dengan 2, X sama dengan negatif 6. Yep. Yes. Okey. So tengok kat sini. Kat sini kita ada 6. Kat sini negatif 6. So maksudnya 4 ni dah boleh dikatakan sebagai salah lah. B sama dengan 4 ni salah. Okey. So apa kita buat? Kita gantikan 4 tu dengan negatif lah. 4 tu dengan negatif. So bila negatif 4. Okey, cuba dapatkan pula. Siapa? Azwan. Awak tekan lain, awak tekan apa ni Wan? Oh, alam. Allah. Negatif 4. X A1. 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 Lepas tu B. B negatif 4. B negatif 4. C dia? Negatif 12. Negatif 12. Tekan lagi. Dapat 6. 6. Satu lagi. Awak tekan apa ni salah ni? Apa? Tak tahu. Degree kan? Betul. Tapi masalahnya 6 dah dapat dah. Cantik. X sama dengan 6. Satu lagi X sama dengan apa? Dia ada 2. Macam mana? Kenapa jawapan jadi 1? Dapat negatif 2 juga. Yeah, betul. Dapat negatif 2. So 6 dengan negatif 2. Faham. Awak salah tekan ni Wan. Okey. Mula awak tekan. Okey. Mula awak tekan apa Wan? Mod Tekan mod. DQN. Tekan 1. Okey, lepas tu? Degree. Okey, degree. Tekan 2 kan? Tekan 2. Okey. A dia masukkan 1. Sudah. Okey. Sama dengan. Okey, B tekan negatif 4. Okey, sama dengan. C dia? Negatif 12. Negatif 12. So tekan sama dengan.
Dah. Dah berapa? Enam. 6. Satu lagi. Tekan sama dengan. Sekali lagi. Oh, kena tekan 2 kali ke? Mana lah? Ya Allah. Negatif Kan 2 dia, lah, betul lah. Negatif 2. kan dia tulis X1, X2 kan. So X1 awak dapat Oh, kena 6. tekan 2 kali Yeah, tekan je banyak-banyak kali. Dia akan dapat jawapan ni. Dia akan ulang balik dia tu. Oh, 2 kali dia jawapan X2, 2X lah jadi. Jawapan dia. So X sama dengan 2, X sama dengan 6 sama dengan 6. negatif 2. 2. Okey, dah dapat jawapan dia lah. So B sama dengan negatif 4. So A dia negatif 2. So jawapan dia B. Okey. So senang je soalan dia. So sama dia awak mahir tak mahir guna kalkulator tu sangat penting lah. So kena tekan je sama dengan tu. Dapatkan. Okey, kita tengok soalan nombor 11. Okey, sebelah dia cakap diberi punca-punca bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 8 ialah negatif 2 dan 4. Okey, cari koordinat titik maksimum. Okey, so nak dapatkan titik maksimum dia lah. Okey, so senang je nak dapatkan titik maksimum. First kita kena dapatkan paksi simetri lah. Okey, so macam mana kita dapatkan paksi simetri ni? Okey, punca kita ada 4 dengan negatif 2. 4 negatif 2 ni bermaksud dia punya pintasan X. Okey, kalau kita ada bentuk yang ni kan, bentuk graf macam ni. So yang ni kat sini negatif 2, yang ni 4. Nampak? Ada paksi X kat sini. Okey, so maksudnya dia dinamakan sebagai pintasan X kat sini. So kita kena dapatkan jarak dia. Okey, nak dapatkan jarak dia 4 tolak 2. So kita dapat 6. Kan jarak dia 6 unit kan? Okey, nak dapatkan paksi simetri yang di tengah-tengah tu just bagi 2 lah. 6 bagi 2. So ada 3 unit. Okey. So maksudnya pergerakan daripada 4 ke sini ada 3 unit. Okey. So 4 tolak 3. So kat sini dia punya paksi simetri dia adalah X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Okey, then macam mana kita nak dapatkan titik maksimum kat sini? Atas tu. Gantikan X sama dengan 1 dalam persamaan ni. Okey, dapatkan Fx dia. Fx dia. Okey, Fx sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab 1 tambah 8. Okey, Azwar, boleh tak cikgu dapat jawapan dia berapa tu? Sekejap je. Okey. Dia dapat yang mula dapat negatif 2. Yang kedua dapat 4. Okey. 4. 4? Macam mana awak dapat 4? Sekarang kita Berdarab 1 jadi 4. okey, sekarang kita dapat negatif 2 dengan 4. Okey, awak gantikan Fx dengan kosong Azwar? Ya ke? Itu dah salah sebab kita dah ke tahap ni. So kita dah dapat negatif 2 dan 4 dah dapat dah. So jarak antara 2 dengan 4 adalah 6 unit. Okey, kalau kita bagi 2, jarak dia antara ni adalah 3 unit. So X tu kat mana ni untuk paksi simetri dia yang di tengah-tengah tu. Okey, so kita dapat 1. Okey, so then apa kita buat? Kita gantikan kat dalam persamaan ni X sama dengan 1 lah untuk dapatkan Fx. Cikgu dah bagi kat sini ni. Apa jawapan dia ni? Azwar ni. Sekejap Merah tu kan cikgu? Yang mana? Negatif 1. Yang negatif 1 kuasa 2 tambah 2 1 ke? Yang ni.
Kita dapat yang negatif 2. Lepas tu 4. Betul ke? Okey, negatif 1, 1 kuasa 2 dapat negatif 1 kan? Ha? Tambah 2, tambah 8 dapat apa? Oh, calculator ni. Bukan. Oh, Patut lah. Dapat 9 lah juga, negatif 9. 8 tambah 2, 10, 10 tolak 1 dapat 9. So maksudnya titik tengah, titik maksimum dia adalah bukan 9. 1, 9. Okay. So jawapan dia C. Okay ke? Saya ingat Okay. calculator tu. Yang kalkulator tu bila awak gantikan fx sama dengan kosong. Sekarang kita dah dapat dah bila fx sama kosong tu dapat negatif 2 dengan 4. Okay. Lepas tu kita dapatkan paksi simetri dia. Okay. Macam mana dapatkan paksi simetri? 4 tolak dengan tolak 2. Dapatkan jarak dia antara negatif 2 dengan 4 ni lah. Okay Azwar? Okay ke? Okay. Lepas tu kita dapat 6. 6 jarak tu adalah antara negatif 2 dengan 4. 6, dapat 6 unit. Kita bahagikan 2. So dapat 3 unit lah. So apa kita buat kat sini? 4 tolak dengan 3. So kita dapat koordinat dia adalah X sama dengan 1. Then kita gantikan X sama dengan 1 ni dalam persamaan yang ni. Tak payah dia jadikan tekan kalkulator negatif 1, 2, 8 tu. Azwar. Wah, menunggu. Faham. Okay. Okay. So untuk nombor 12 ni pula, okay. So cari persamaan paksi simetri. Tadi kita nak dapatkan paksi simetri macam mana kan? So kita dapatkan dia punya apa orang kata? Dia punya pintasan X dia dulu yang macam Azwar buat tadi, negatif 4, negatif 2 dengan 4 tu. Okay. Dah dapat tu, lepas tu dapatkan jarak dia bahagi 2, lepas tu tolak atau tambah dengan punca dia lah. Okay. Cuba bagi contoh simple lah malam ni. Last but not least lah. Okay. Contohnya kat sini kita ada fx sama dengan 3x tolak 2. Okay. So apa kita buat? Fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak x tolak dengan 10 tambah 2x. So kita dapat 3x kuasa 2 tolak x, negatif x tambah 2x jadi positif x tolak dengan 10. Okay. So kat sini kat sini baru kita jadikan fx sama dengan kosong. Macam Azwar buat tadi. So bila fx sama dengan kosong bermaksud 3x kuasa 2 tambah x tolak 10 sama dengan kosong. So apa kita buat kat sini? Kita guna kalkulator lah. Okay, guna kalkulator ni. So tekan EQN dia. So A dia kat sini kita boleh dapat A dia adalah sama dengan 3. B dia adalah sama dengan 1. C dia adalah sama dengan negatif 10. Just tekan kalkulator sebab ini adalah soalan kertas 1. Okay, A, B, C, D kan. So tak perlu pun nak menggunakan jalan kira untuk awak dapatkan. Okay, A dia 3. Okay, B dia 1. C dia negatif 10. Okay, so B awak akan dapat kat sini 5/3. So X dia 5/3 dan X lagi 1. So B awak akan dapat negatif 2. Okay. Okay, then macam mana nak dapatkan dia punya apa orang kata dia punya paksi simetri dia? Okay, senang je. Okay. Ni aku nak buat ni. Okay, so persamaan dia adalah U, bentuk U. Okay, so kat sini 5/3. Yang ni 2. Okay, 3, 1, negatif 10. Okay, so X dia terbalik. Balik dia punya ni. So negatif 2,
5/3. Ngantuk nampak ya? Okey. So apa kita buat? 5/3 tolak negatif 2. So tekankan kalkulator kat sini. 5/3. 5/3 tolakkan dengan ataupun tambahkan dengan 2. Should be kita akan dapat jawapan dia. Tu. 11/3 lah. So 11/3. Bahagikan dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. So kita dapat 11/6. Okey, 11/6. So ada tak jawapan dia? Oh, tak ada. Kan silap ke darab ni. Okey, 3x kuasa 2 tolak dengan x tolak dengan 10 tambah 2x. Okey. Apa soalan ni? Degree dia 3. B dia 1. C dia ya kenapa dia lain daripada ni? 11/6. Simetri. Tiga, 1, negatif 10. Negatif, positif. Betul lah tu. So, 2 tolak 1. 1. Betul lah. Macam lain cikgu saya buat. Awak dapat apa? X dia. Boleh share sikit X dia dapat apa? Sekejap 1/6. 1/6. Dapat? Okey, X dia dapat berapa? Boleh? Yang mana? X dia dapat berapa? Oh, yang tu tak dapat, tak lepas. Macam mana dapat 1/6 tu? Kongsikan cikgu. Macam mana dapat 1/6 tu? Tu saya buat yang tu lah. 3 A3 tu. Okey, A dia 3, B dia? Cikgu saya buat balik. Kompleks EQN 1, 2, A3, B negatif 1. Lepas tu C 5/3 tolak 2. X1 2. Yang X1 negatif 2. Lepas tu yang X1 lagi 1/6. 1/6 satu dia 5/3. Negatif 1/6. Negatif. Kat mana yang silap ni? Bagi 2. Okey. Alright. Okey, dapat dah. So, beza jarak dia 11/6 baru nampak. Okey. Baik. So, beza ni kat sini. Beza kat sini, jumlah dia kat sini adalah 11/3. Kalau separuh daripada ni adalah 11/6. Okey. So, apa kita buat ni? 5/3 tolak dengan 11/6. Okey. 5/3 ni tolak dengan 11/6. Tu dapat apa tu? Negatif 1/6.
6. Okey, dapat negatif 1/6. Okey, itu jawapan dia. So jawapan dia C. Negatif 1/6. Macam mana tadi cikgu? Yang 11/3 tu tadi. Okey. Yang ni awak dapat 1.6 tu kan? 1.6 tu awak tekan shift, awak tekan ABC tu. Macam mana cikgu? Lepas dah dapat 1.6 tu tekan shift. Tekan shift, tekan ABC tu. Tekan ABC. Oh, AB per C ni. Okey, dah. Oh, Dapat okey. apa? 5/3 kan? 5/3, Okey, 5/3. So kat sini kita dapat 5/3. So maksudnya kalau tu dia jarak dia adalah negatif 2 hingga 5/3. So nak dapatkan jarak dia, kita tolakkan dia. So 5/3 tolak dengan negatif 2. So should be kita dapat 11/3 lah. Betul. Lepas tu bahagikan dengan 2 dapat 11/6. Then 11/6 tu 5/3 yang kita ada kat sini kita tolak dengan 11/6 untuk dapatkan dia punya paksi kat sini. Lintasan dia punya persis simetri tu. So should be kita dapat negatif 1/6. Ini jawapan dia. Okay, so itu. Okay dah. Banyak adalah C. Okay, so untuk nombor 13 dengan nombor 14 ni, cikgu tinggalkan sebagai homework dua ni. Cikgu nak awak buat, kalau tak dapat, tanya cikgu. Seorang pun tak nak WhatsApp cikgu kan? Azwan ada kan? Azwan sekali. Saya ada WhatsApp. Ada WhatsApp kan? Yang lain cikgu tertanya-tanya mana? Semua faham tak ni? Saya hantar 3 soalan lagi yang kerja. Yang lain faham tak ni? Naufal, Akilah, Azizah, Azwa. Edina boleh tak ni? Edina, siapa ni? Kristina dengan Umairah ni boleh tak? Takut pula cikgu. Risau pula tengok jam senyap je. Takkan semua faham. So bila cikgu tanya, semua macam cikgu saya boleh dapat nombor 10 je. Macam tu. Okay. So kena keep tanyalah. Jangan malu, jangan segan. Tanya cikgu. Azwan dah biasa. Dia memang favourite student cikgu. InsyaAllah. Betul.